Baik, Jawi tengok muka surat 99. Okey, tengok muka surat 99. Okey, Jawi tengok muka surat 99. Dia bagi petikan di sini. Dia kata soalan 41 hingga soalan 45 ada 10 markah. Okey, tengok arahan dia. Baca petikan di bawah. Okey, dia bagi petikan ni, kena baca dululah. Dan jawab soalan berikut. Soalan selepas petikan ni ada soalan. Okay, kena jawab. Jawab soalan berpandukan petikan. Kita kena faham lah petikan tu tulis apa. Kalau tak faham petikan tu, nak jawab tak boleh. Okey, baik. Kita tengok dulu. Okey, Ustaz baca slow-slow lah. Okey, siapa yang tak apa nak, kamu tak dapat tangkap perkataan apa, kamu boleh tulis lah. Kalau kamu tak tahu perkataan tu tulis apa, okey, kamu kena catat lah. Okey, Ustaz baca slow-slow lah. Pak dolar seorang nelayan. Okey. 99. Muka surat 99. Okey, ni tanda koma. Setiap hari kerjanya menangkap ikan di laut dengan ditemani rakan karibnya Pak Husin. Okey. Ustaz baca macam tu lah. Ustaz tak mau lah eja, okey. Lagi lambat pula. Okay, sebab panjang petikan dia. Eja-eja tu kamu boleh praktis lah ni hari. Okey, kita dah banyak dah belajar ajak eja-eja tu. Okey, Pak Abdullah ni dia nelayan, okey. Dia kerja tangkap ikan. Dia pi dengan kawan dia nama Pak Husin. Okey, tu statement pertama. Okey, titik. Mereka pergi ke laut dengan menaiki bot kecil. Okey. Depa pilot guna naik bot kecil. Okey. Bot kecil ya. Kamu boleh pergi tengok kat area Kuala Kedah tu banyak. Sudah hampir 20 tahun ya, dah buat tak apalah. Dah buat boleh tengok lah. Dah buat boleh ulang kaji lah. Mereka menjadi nelayan. Okay. Daripada 20 tahun dah jadi nelayan. Setiap hari mereka keluar awal pagi. Okay, dia keluar awal pagi. Lalu nelayan ni dia keluar sebelum subuh lalunya. Kecuali apabila hari. Muka surat 99. Sorry. Kecuali apabila hari hujan, mereka pergi lewat. Okey. Mereka pergi lewat lah, dah hujan lebat, nak naik bot tak boleh. Dan ada kalanya, okey. Ada kalanya ni maksudnya kadang-kadang lah. Okey. Maksudnya jangan berlaku lah. Mereka terpaksa
membatalkan niat ke laut. Kadang mereka tak pergi laut, mereka duduk rumah lah itu. Kerana pasal mereka tak pergi laut, kerana cuaca buruk. Okay. Kerana cuaca buruk. Okay. Cuaca ni itulah, cuaca lah, panas hujan tu cuaca lah panggil. Panas hujan mendung tu cuaca lah panggil. Apabila mereka tidak dapat ke laut, bila mereka tak boleh pergi laut, mereka buat apa? $4 akan mengambil peluang menampal, okay, menampal pukat atau jalannya yang koyak. Okay. Okay, jadi bila dia tak boleh pergi laut, okay, dia repair dia punya jala lah kan. Jala tu bila duk tangkap ikan lama-lama dia kadang dia koyak kan. Bila koyak dia jek balik lah, dia tampal balik lah, baru boleh tangkap ikan tak terlepas lah. Bila jala koyak, ikan tu je terlepas. Okay. Dia repair balik lah. Macam kita tampung baju lah. Okay, kalau ada koyak, kita jahit balik kan. Terkadang $4 akan bercucuk, okay, bercucuk tanam. Okay, bercucuk tanam ni tanam pokok lah. Okay, kan kita tanam pokok, kita korek lubang, kita bubuh. Okay, macam cucuk lah. Bercucuk tanam di belakang rumahnya. Okay. Dia tanam pokok dekat belakang rumah dia. $4 menanam, dia tanam apa ni? Ubi. Okay. Ubi. Ni koma ni, tanam koma. Okay. Pisang, jagung dan kacang bendi. Okay. Kacang bendi. Dengan cara ini $4 dapat mengurangkan kosong 99 perbelanjaan hariannya bagi membesarkan 8 orang anak yang masih bersekolah. Dia ada anak dia ramai, ada 8 orang. Okay. Jadi dia punya orang apa, kos sara hidup dia tinggi lah. Okay. Nak kena beli makanan banyak lah, nak kena keluar duit. Jadi dia kena ada apa, income tambahan lah. Tu dia tanam lah. Dia nak save duit lah. Bukan kata dia nak save duit lah. Bila dia tanam tu dia tak kena beli lah. Okay, baik. Tu contoh $4 lah. Okay. $4. Baik, kita tengok soalan ya. Ni senang je ni, kalau abang faham senang je. Okay. Goyang. Okay, yang ke-41 soalan dia, siapakah $4? Siapakah $4? Okay. Selalunya soalan ni kamu kena ingat lah, dia punya step ni. Selalu soalan ni, kalau soalan nombor 1 ni selalu dia duduk belah-belah atas ni lah. Okay, ayat pertama lah selalunya. Soalan nombor 2 dia duduk ayat nombor 2. Kebiasaannya macam tu lah. Ataupun ayat pertama tapi hujung-hujung tu, hujung-hujung ayat pertama tu selalunya ada lah jawapan. Soalan ketiga dia duduk bawah sikit, soalan keempat bawah sikit, soalan kelima bawah sikit. Macam tu lah. Lalu kalau soalan petikan ni kamu kena ingat macam tu. Kalau kamu gamak tak apa nak erti jawab, kamu tulis lah ayat pertama tu terus. Dapat juga mereka. Okay, dia kata siapakah $4?
Okey, jawapannya sini lah. Pak tu lah seorang nelayan. Habis. Okay. Kalau kamu jawab seorang nelayan saja pun boleh juga. Okay. Mau nak pergi sedap ayat, tulis Pak tu lah seorang nelayan. Okay. Kamu tulis lah jawapan tu. Okay. Ustaz garis je lah. Okay. Jawapan ada situ lah. Kalau kamu tak tahu nak jawapannya mana satu kan, kamu tulis lah ayat nombor 1 ni, tulis sampai habis, sampai titik ni. Okay, sampai titik dah lah, jangan tak payah tulis sampai lagi tak cukup 4 lagi. Tulis ayat pertama tu kalau kamu tak faham. Okay. Kalau faham senang lah, tulis lah jawapan tu. Okay, tengok yang kedua pula, dia kata okay, jadi jawapannya 2 markah lah. Dia kata sini, siapakah nama rakan karib? Okay, rakan karib tu rakan rapat lah. Okay, pergi mana pun selalu pergi sekali, tu panggil rakan karib. Kalau rakan tak karib ni, dia contoh macam di sekolah kan, di sekolah contoh kalau main sekolah ada kawan lah, kalau tak sekolah dia tak kawan. Tu rakan besar lah. Siapakah nama rakan karib Pak Dolah? Okay, rakan karib dia. Okay, tengok ayat pertama ni. Setiap hari kerjanya menangkap ikan di laut dengan ditemani rakan karibnya Pak Husin. Okay, jawapannya Pak Husin ya. Pak Husin. Okay, kalau kamu nak ambil di sini pun boleh tak? Rakan karibnya Pak Husin. Okay, boleh tak kalau nak ambil di sini pun? Kan, koklah sebab ruang dia banyak. Okay, kamu isi jawapan tu. Okay. Kalau kita belajar dalam bahasa Melayu, kalau ayat jawapan yang lengkap, dia kena ambil balik soalan tu. Nama rakan karib Pak Dolah ialah Pak Husin. Okay. Cuma dalam subjek Jawi ni, kalau kamu tulis jawapan terus pun dapat markah dah. Okay, tak payah ambil soalan tu, tak apa. Okay, baik, yang ketiga pula. Berapa lamakah mereka bekerja sebagai nelayan? Mereka kerja sebagai nelayan ni berapa lama dah? Okay. Okay, jawapan dia sudah hampir 20 tahun. Okay, ambil jawapan ni lah. Sudah hampir 20 tahun. Okay, jawapan dia lama 20 tahun tu. Okey, soalan keempat pula. Dia kata, apakah yang menyebabkan Pak Dolah akan membatalkan niat untuk turun ke laut? Okey, sebab apa dia membatalkan niat? Maksudnya dia tak jadi pilot lah itu. Pasal apa? Okey, ni kena baca sikit lah ni. Ni susah sikit lah. Okey. Mereka menjadi nelayan. Kamera tak apa clear. Setiap hari mereka keluar awal pagi, kecuali apabila hari hujan. Mereka pergi lewat dan ada kalanya, sini, ada kalanya mereka terpaksa membatalkan niat ke laut. Kerana, bila ada kerana ni, sebab tu ni, kerana cuaca buruk. Cuaca buruk tu maksudnya hari hujan lebat ke. Bila hujan lebat ni selalunya ombak laut tu bergelora. Okay, bergelora ni maksudnya ombak tu tinggi, jadi bahaya lah. Bila mereka pilot juga, takut-takut bot terbalik ataupun bot karam. Okay. Jadi terpaksa membatalkan niat lah. Okay.
Jadi nombor 4 tu jawapannya kerana cuaca buruk. Okay. Cuaca tak elok lah itu. Okay. Isi jawapan nombor 4 tu. Okay, last. Tuliskan 2 tanaman yang diusahakan oleh Pak Dolah di belakang rumahnya. Okay. Dia suruh kita tulis tanaman apa yang Pak Dolah tanam dekat belakang rumah dia. Okay. Ini pun susah sikit lah. Kamu kena cari jawapan lah. Okay. Tengok sini. Sini tak ada. Ambil sini terus lah. Terkadang Pak Dolah akan bercucuk tanam di belakang rumahnya. Tengok sini. Pak Dolah menanam. Tengok ni. Ubi, pisang, jagung dan kacang bendi. Okay. Jadi jawapan dia ada 4 situ. Dia suruh kamu tulis 2 sahaja. Jadi pilih 2 lah. Boleh ubi dan pisang ke, pisang dan jagung ke. Okay. Buah 2 saja. Dia bagi 4. Okay. Isi lah jawapan dia. Sila satu jawapan. Kalau kamu tulis 4 terus pun tak apa. 4 jawapan tu tulis terus tak apa. Okay, tapi dia minta 2 je lah. Okay, baik. Yang ni petikan ni kamu kena pandai baca lah, minta pandai baca petikan. Okay, pandai dan kena faham lah. Okay, baru mudah lah kamu nak jawab. Kalau kamu tak apa nak faham petikan tu, kamu kena ingat lah step dia. Kalau soalan pertama tu selalunya duduk ayat nombor 1. Soalan kedua tu duduk ayat nombor 2. Okay, ataupun hujung ayat nombor 1. Selalunya macam tu lah. Tapi kalau macam tu belum tentu betul lah, sebab kamu kena teka lah. Kan? Kalau betul, betul. Kalau salah, salah. Okay, baik. Kamu tengok muka surat satu. Okay, satu tu sikit tu khot tu. Okay. Tengok muka surat satu. Okey, baik. Okey, jawi ni kan dia ada 2 bahagian. Yang pertama bahagian A, yang bahagian bahagian A, yang kedua bahagian B. Bahagian A ada 70 markah. Okey, bahagian A itulah kita jawab tu lah. Isi tempat kosong lah, bulatkan lah. Okey, jawab petikan tadi. Tu bahagian A lah tu. Bahagian B ni mudah saja. Bahagian B ni dia bahagian khot. Okey, khot ni maksudnya tulisan. Okey, kamu kena tulis. Tulis maksudnya tulis tiru balik je. Bahagian orang tu seni lah, bentuk tulisan. Okay, dia kata situ khot bahagian B ada 30 markah. Okay, 30 markah. Soalan 46 hingga soalan 50 ada 5 markah. Padankan kaedah tulisan. Padankan kaedah tulisan khot dengan jenis khot yang betul. Okay. Khot ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia garisan. Okay. Garisan maksudnya garisan yang membentuk huruf lah, yang membentuk satu perkataan. Tu maksud dia. Okay, baik. Khot ni kamu kena kita tengok sini dulu. Tengok belah kiri dulu. Okay, khot ni dia ada banyak jenis. Okay. Maksudnya banyak kita nak tulis jawi ni ataupun nak tulis Al-Quran ke, tulis
perkataan-perkataan Arab kan. Kita boleh tulis macam-macam bentuk. Okey, macam-macam bentuk jenis tulisan. Okey. Contoh kalau kamu pergi di masjid kan, kamu boleh tengok dekat dinding masjid tu ada tulisan ayat Quran kan. Tu ditulis dengan khat lah tu. Khat ni dia lebih kepada kesenian. Okey. Dia cantik lah. Kalau kita tulis tulisan biasa ni dia tak cantik. Bila tulis guna khat ni dia cantik lah tulisan tu. Okey, cuma kamu belajar ni ada 3 saja. Okey, yang pertama namanya khat nasakh. Okey. Khat nasakh nama dia. Khat nasakh. Okey, kamu ambil tahu dulu. Sekejap saya tunjuk macam mana bentuk tulisan dia tu. Khat nasakh. Okey. Yang kedua namanya khat riq'ah. Okey, riq'ah. Khat riq'ah. Khat riq'ah. Okey, yang ketiga namanya khat sulus. Okey, sulus. Okey, belakang ni bawah sukun lah. Namanya khat sulus. Okey. Nak clear pula ni. Okey, khat ni kamu belajar dalam waktu sekolah rendah ni ada 3 tu lah. Yang pertama khat nasakh, yang kedua khat riq'ah, yang ketiga namanya khat sulus. Okey. Khat ni ada macam-macam ni. Ada khat kufi, ada khat diwani. Okey, macam-macam pula nama. Ada kamu boleh tengok lah khat kadang tu sampai petak-petak pun ada. Okey. Cuma 3 ni lah asas. Yang selalu kita jumpa khat nasakh. Tu selalulah. Khat nasakh, khat riq'ah ni selalu jumpa. Yang paling kerap ni khat nasakh lah. Okey, selalunya kalau dalam Quran pun khat nasakh ni lah. Okey. Khat suluh ni pun jarang lah. Khat suluh ni lebih kepada kesenian, dia buat bunga-bunga. Okey. Ada orang tulis tulis nama dalam tulisan Jawi buat bentuk bunga, okey, bentuk love. Cantik. Okay, kamu try tengok dekat Google ke dekat Facebook ke, try tengok. Cantik. Okay. Kalau pandai, kalau tulisan selalu orang tulisan elok ni boleh lah. Kalau tulisan tak apa nak elok tu, dia tak apa nak cantik lah khat dia. Okay, baik, kita kena kenal dulu. Tengok. Yang pertama tengok dia tulis sini restu ilahi. Okay. Restu ilahi. Restu maksudnya redha lah. Ilahi ni Tuhan lah. Okay, Tuhan redha. Okay, cuma dia tunjuk sini bentuk tulisan ni. Yang ni orang panggil khat nasakh. Khat nasakh. Okey. Kamu tengok dia punya bentuk dia, raw dia macam mana. Okey. Sin dia macam mana. Khat nasakh, khat ni kamu kena guna pensel dia lah. Dia ada pensel dia. Okay. Kalau dia tak boleh guna pen mata bulat ni, pensel biasa tak boleh. Dia kena guna pensel dia lepiak sikit. Mata dia 1.5 kot. Tak nak ustaz. Kamu pergi cari dekat kedai buku, cari tabak dia pensel khat atau pensel tu mata dia 1.5 kot katanya. Okey. Yang penting besar daripada 1 lah. Kalau 1.0 tu dia tak dia khat kan. Dia 1.5 ataupun 2.0. Okey, mata dia lebar. Okey, kamu kena perhati tengok bentuk tulisan dia macam mana. Ra, sin, ta, waw dia, alif, lam, ha, tengok bentuk dia tu. Okey, yang kedua dia kata apa sini? Bijak bestari. Okey, bijak bestari. Hak ni khat riq'ah. Khat riq'ah. Khat riq'ah kamu tengok tu dia punya ba dia macam mana, ya dia, jim dia, qaf dia. Okay, riq'ah ni dia nak macam comot-comot sikit riq'ah ni. Khat dia nak macam conteng-conteng sikit. Okey. Kalau titik pun kita dia tak buat macam tu dah. Okey, dia buat begitu je. Kita tengok titik ya tu. Dia pakai garis begitu je. Tapi kena pakai pensel khat lah. Kalau pen besar ni tu tak dia. Okey.
Khat riqah ni lalu kalau kamu nak tulis cepat-cepat, guna khat riqah lah. Laju sikit tulis. Tapi dia tak apa nak cantik, dia macam comok-comok sikit lah. Okey, seterusnya. Dia tulis ni sehati sejiwa. Okey. Sehati sejiwa. Ni khat tadi khat riqah tadi kamu parti lah. Ni ra ni. Ra, ya. Okey, kamu kena parti lah. Ba, ya, sin, ta, ni ra, ya. Okey, kamu parti bentuk dia tu. Okey, seterusnya sehati sejiwa. Okey, sehati sejiwa. Ni pun lebih kurang khat nasah juga. Tapi bukan dia. Ni khat sulus orang panggil. Dia lebih kurang juga. Cuma lari sikit je. Contoh kamu tengok ni. Kamu tengok huruf sin tu. Huruf sin ingat lari tang ni sikit. Nak tang ni. Tengok khat nasah dia tak berapa nak tarik sangat. Dia tak berapa nak tinggi sangat tarik sini. Okey. Tengok tang waw ni, nampak ni waw, tengok ekor dia macam mana. Tengok waw khat nasah macam mana. Abang kena tengok beza dia tu. Waw khat nasah dia tak berpanjang sangat ekor dia. Khat sulus tengok dia tarik panjang. Nampak tu. Okey, kamu boleh perhatilah. Okey, khat sulus ni dia lebih cantik lah, dia lebih seni sikit. Seterusnya beramah mesra. Okey, beramah mesra. Ni khat nasah lah ni. Okey, khat nasah. Okey. Okey, tengok ra dia macam. Okey, ra dia samalah sini. Yang sini khat nasah, yang bawah ni sama. Parti huruf dia, tengok macam mana. Yang terakhir bulan Syawal. Okey, bulan Syawal. Ni khat riqah lah ni. Khat riqah. Okey, kamu tengok dia punya penulisan dia. Tengok ni shin ni, nampak? Shin ni dia tak buat macam ni dah. Dia tak ada ni dah. Dia tarik gitu je. Dia tarik gitu je. Titik pun dia tak buh dah, titik 3 macam ni. Dia tarik gitu. Tapi kena guna pensel khat lah. Tu khat riqah. Kalau kita buat guna pen biasa dia gitulah. Dia gitu. Dia gitu. Kalau orang tak banyak khat dia tak faham lah. Khat riqah ni dia tak apa jelas sangat kadang tu. Dia tarik gitu je. Okey, tu kamu kena kenal lah, kamu kena perhati tengok macam mana bentuk dia. Okey, siapa tulisan cantik tu boleh belajar lah. Khat kan tulis nama orang lepas tu jual. Mahal orang jual, beratus tu. Lalu orang buat kenduri kahwin orang jual lah nama pengantin. Kan? Buat kat love ke nama pengantin lelaki dengan pengantin perempuan, kan? Lepas tu jual. Dapat duit banyak Tapi kan tulisan cantik lah. Tulisan tak cantik, orang tak mau beli lah. Okay, ataupun kamu tulis khat, tulis nama kamu ke, tulis bismillah ke, gantung kat rumah. Okay, cantik. Okay, bawah tu tak apa, kita tengok sikit bawah tu. Bawah ni senang ni. Ni jangan tinggal lah ni. Bahagian khat ni kalau boleh kamu jangan tinggal langsung lah, rugi tinggal. Tulis semula khat di bawah mengikut contoh yang diberi. Tulis balik je. Okay, tiru balik dia. Kamu kena guna khat apalah yang dia tulis ni. Kalau kamu tak ada pensel khat, tulis ikut balik je. Jangan tinggal kosong. Okay, kalau kamu tak ada pensel khat, kamu tulis balik je. Ustaz tunjuk kamu, ustaz pun tak ada pensel khat. Okay, kena bercari lah. Okay, yang penting kamu tulis balik. Ada 20 markah tu. Tiru je. Tinggal kosong, habis lah. Okay, walaupun kamu tiru balik tak dapat markah penuh pun, kurangnya ada jugalah. Okay, itulah khat. Wallahu a'lam.